Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Okay, Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi pada hari yang sama, pada waktu yang sama untuk subjek Pendidikan Islam tahun 5. Okay. Sebelum saya nak bagi tahu kamu apa yang kita nak belajar hari ni, saya tengok dulu gambar. Saya tunjukkan dulu gambar. Gambar apa? Gambar sebuah keluarga, ada ayah, ada emak, ada anak lelaki, ada anak perempuan. Okey, sebuah keluarga ni sedang buat apa? Sedang mendirikan solat secara berjemaah. Jadi hari ini kita akan belajar tentang solat berjemaah. Okey, pandai tepuk tangan. Okey, seterusnya, okey, ini objektif pembelajaran kita untuk hari ini. Okey, yang pertama, jelaskan syarat-syarat sah solat berjemaah. Maksudnya lepas kamu dah habis belajar semua ni, perkara pertama, objektif kita mesti dah boleh jelaskan apa syarat-syarat sah solat berjemaah. Lepas tu kita akan tengok syarat dia apa. Yang kedua, okey, murid-murid semua boleh lakar kedudukan imam dan makmum dalam solat. Jika saya akan bagi latihan, kamu akan buat dalam itu. Boleh? Dan yang ketiga, yang terakhir, boleh menghuraikan pengertian makmum muafiq dan juga makmum masbuk. Okey, apa itu makmum muafiq, apa itu makmum masbuk? Lepas ni kita akan lihat dan juga tengok sama-sama. Okay, yang pertama, kita pergi pada syarat-syarat sah solat berjemaah. Ada berapa syaratnya? Semua sekali syarat sah solat berjemaah ni ada 6. Okey, yang pertama, makmum berniat mengikut imam. Okey, apa contohnya dia? Okey, contoh saya ambil solat zuhur. Salat zuhur, usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Itu untuk makmum. Jadi makmum ni macam mana pun dia kena niat ikut imam. Apa dia punya maksud dia? Saja aku salat fardu zuhur 4 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Makmuman tu maksudnya mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Boleh? Okey, yang kedua, makmum kena berada dekat belakang imam. Ada ke makmum kat depan imam? Tak ada kan? Semua makmum kena berada di belakang imam. Tak kisahlah makmum perempuan ke, makmum lelaki ke, kena berada di belakang imam. Barulah sah solat jemaah kita. Yang ketiga, perbuatan makmum tidak melebihi imam. Maksudnya apa? Maksudnya kat sini, makmum ni, kalau imam tu rukuk, barulah makmum ni rukuk. Imam ni sujud, barulah makmum ikut sujud. Tak bolehlah macam makmum imam rukuk, lepas tu kita cepat-cepat nak rukuk sampai kita tak tahu yang kita ni sebenarnya dah mendahului imam, dah mendahului pergerakan imam. Kat situ tak sah solat jemaah. Sebab itulah bila kita solat jemaah ni, bila imam ni rukuk, kita tunggu sekejap, lepas tu baru kita ikut imam rukuk. Tak boleh nak cepat-cepat nak ikut imam. Dia takut kita mendahului pergerakan imam. Tu maksud dia. Keempat, jarak makmum dan juga jarak imam ni tak terlalu jauh. Contohnya saya bagi, makmumnya solat dekat ruang tamu, makmum pula, imamnya solat dekat ruang tamu, makmumnya solat dekat dalam bilik. Yang tu memang jarak yang terlalu jauh. Jadi solat jemaah dia tak sah. Jadi kita akan tengok kedudukan imam dan juga makmum yang betul lepas ni. Okey, yang seterusnya, syarat yang seterusnya ialah lelaki yang baligh tak boleh ikut imam perempuan. Apa ni contohnya? Lelaki yang baligh, contohnya kita suami isteri lah saya bagi. Saya bagi contoh suami isteri yang senang. Suami jadi makmum kepada isteri dia, isteri dia pula jadi imam. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Syarat sah solat jemaah dah tak ada dekat situ. Maksudnya macam mana pun lelaki yang baligh ni mesti jadi imam kepada perempuan. Tak boleh lah lelaki yang dah baligh ni pula yang jadi makmum. Tak boleh kat situ. Ada satu ni ajaran sesat di mana perempuan ni pula jadi imam. Kat situ dah ajaran sesat. Tak boleh lah. Tak boleh kat situ. Macam mana pun mesti lelaki yang menjadi imam, lelaki yang baligh. Tapi saya bagi contoh. Contoh, kita ada adik darjah 2. Adik darjah 2 ni dia jadi makmum kepada emak kita. Boleh ke tak boleh? Boleh. Sebab apa? Sebab adik darjah 2 kita tu belum baligh lagi. Jadi dia boleh jadi makmum kepada ibu kita. Macam tu. Yang seterusnya, makmum tahu pergerakan imam. Macam mana makmum tahu? Sama ada dia tengok imam tu, tengok pergerakan imam tu, ataupun dia dengar suara imam tu, ataupun dia tengok pergerakan makmum lain. Maksudnya macam mana? Kita ada ekor mata ni kan, jadi sebenarnya kita boleh
tengok, sebenarnya kita boleh tengok pergerakan makmum lain tu. Maksudnya kalau kita tahu imam ni tengah buat apa, tengah rukuk ke, tengah sujud ke, dah bagi salam ke, maksudnya kita tahu pergerakan imam tu, barulah kita boleh ikut pergerakan imam tu. Macam tu. Okay, dah habis dah syarat sah solat jemaah. Ini ada 6, senang je tak ingat kan. Lepas ni kita akan buat latihan untuk syarat sah solat jemaah. Saya akan bagi satu latihan online live worksheet. Jadi dalam tu kamu kena drag je jawapan tu. Mana contohnya ni ayat dia, contohnya lelaki yang balik tidak boleh mengikut imam perempuan kan. Saya bagi ayat dia macam tu. Saya akan kosongkan dekat tempat imam perempuan. Jadi kamu kena drag jawapan tu. Maksudnya kamu macam drag dan drop. Maksudnya ambil jawapan ni letak kat situ. Jadi lepas ni saya akan bagi latihan tu dalam WhatsApp. Okay, yang kedua, kedudukan solat berjemaah. Okay, macam mana kita nak tahu kedudukan solat berjemaah? Saya akan bagi kamu tengok video ni, tengok betul-betul. Okay, kat sini dah terangkan secukupnya dah. Dah terang dah macam mana makmum lelaki, makmum lelaki dengan lelaki, imam lelaki dengan makmum lelaki. Okay, kalau kat sini dia kata seorang lelaki imam, seorang lelaki makmum. Macam mana nak buat? Okay, kita tengok. Kita cepatkan okay, ni imam dia. Okay, nampak tu, ni imam dia dan juga makmum lelaki dia. Dua-dua lelaki dia kena duduk rapat. Ialah belah kanan lah makmum dia, mesti belah kanan imam. Itu kalau lelaki-lelaki sahaja, 2 orang sahaja. Jadi kena rapat sebelah kanan imam. Okay, itu yang pertama lah. Yang kedua, tengok kedudukan yang kedua pula. 2 orang wanita. Okay, macam mana kalau 2 orang wanita? Kalau 2 orang wanita bersama juga macam lelaki tadi. Imam ni kat depan, makmum ni kat belakang sedikit, belah kanan imam. Makmum kena berada di belah kanan imam. Itu untuk lelaki. Dan juga untuk perempuan pun sama juga, kena berada di belah kanan imam dan juga rapat dengan imam kalau 2 orang. Lelaki dan perempuan sama. Kita tengok pula yang lain. Okay, lebih daripada 3 orang lelaki-lelaki. Ini hadisnya. Okay, ni lebih daripada 3 orang lelaki-lelaki. Maksudnya yang menjadi imam dia tu kat depan, lelaki 2 orang tu berada di belakang imam. Berada di belakang imam, betul-betul belakang imam dan lurus. Itu kalau seorang imam lelaki dan juga 2 orang makmum lelaki. Okay, kalau wanita pula macam mana? 3 orang wanita. Okay, seorang wanita tu jadi imam kat depan, 2 orang wanita lagi jadi makmum kat belakang. Dia bukan macam lelaki tadi di belakang kan. Tapi kalau perempuan ni dia dekat sikit. Dia dekat sikit, yang perempuan ni dia dekat sikit dengan imam dia, belah kanan dengan belah kiri. Macam tu. Maksudnya bukannya jauh sangat macam yang makmum dengan imam lelaki tadi. Dia macam ada jarak dia kan. Kalau macam perempuan ni dia tak ada jarak sangat, dia rapat lagi. Dia rapat tapi ke belakang sedikit lah daripada imam. Makmum tu kena ke belakang sikit daripada imam. Okay, lepas tu kita tengok untuk seorang lelaki dan juga seorang wanita. Okay, kalau seorang lelaki dengan seorang wanita, lelaki kat depan, perempuan kena dekat belakang. Yang tu baru betul. Kalau 2 orang lelaki, seorang wanita, macam mana? Okay, 2 orang lelaki macam tadi lah. Tapi wanita tu kena berada di belakang. Lelaki tadi macam biasa solat tadi, seorang lelaki seorang lelaki imam, seorang lelaki makmum, solat macam biasa. Dan perempuan tu tambah lagi dekat belakang. Kat belakang makmum dan juga imam tadi. Okey, 2 orang lelaki, 2 orang wanita. Okey, sama juga tadi. Cuma tambahlah seorang wanita kat belakang tu kan. Beberapa orang lelaki-lelaki dan juga beberapa orang wanita. Okey, apa? Ni contoh dia.
Kalau lelaki-lelaki ramai dan wanita ramai, macam kita solat jemaah lah biasa yang kat rumah macam tu lah. Kalau ramai-ramai ni dah biasa, tak ada masalah. Yang takut yang sorang-sorang, yang sikit-sikit yang tu yang takut, yang ramai yang tak tahu. Ini macam biasa. Okey, macam mana pula kalau ada kanak-kanak? Okey, kalau ada kanak-kanak, ada hadis kat sini, Nabi menjadikan saf lelaki-lelaki kat depan anak-anak di belakang mereka, sedangkan kaum wanita dekat belakang anak-anak tu. Macam mana hadis ni tak faham kan? Jadi kita tengok macam mana dia punya susunan dia, kedudukan dia. Jadi lelaki dewasa semua belakang imam, kanak-kanak ni belakang makmum. Maksudnya contoh macam ayah-ayah kan. Okey, itu ayah-ayah. Yang pertama tu ayah-ayah, yang kedua tu kanak-kanak. Kanak-kanak. Lepas tu yang ketiga, keempat tu barulah perempuan. Itu sahaja untuk kedudukan ni. Jadi bila semua dah faham, nanti Ustaz akan bagi latihan. Jadi kamu perlu lakar, bukannya lukis orang. Lakar maksudnya macam mana? Maksudnya lakar ni, Ustaz akan bagi simbol. Kalau bulat ni untuk lelaki, kalau triangle ataupun segitiga ni untuk perempuan, kalau petak untuk kanak-kanak. Tu depan ni kamu kena melakar, bukan melukis tapi melakar. Okey, itu sahaja untuk kedudukan imam dan juga makmum. Okey, senang je kan kalau nak ingat kan. Kita dah belajar ni senang je sebenarnya. Nak ingat kedudukan imam dan juga makmum. Okey, yang ketiga, macam mana keadaan makmum muafiq dan juga makmum masbuk. Okay, macam mana? Kita tengok dulu makmum muafiq. Okay, makmum muafiq ni makmum yang sempat baca Al-Fatihah bersama-sama imam. Macam mana? Okay, makmum yang sempat baca Al-Fatihah. Kita tengok kat sini. Okay, kalau imam ni dah rukuk. Okay, contohlah satu masjid. Okay, Ali dah sampai masjid. Waktu tu imam dah rukuk, tapi makmum belum. Okay, waktu tu contohnya macam ni lah. Dalam satu masjid, imam tengah baca Al-Fatihah. Lepas tu Ali masuk. Lepas tu sempat baca Al-Fatihah bersama imam. Masih kat sini sama tak? Makmum yang sempat membaca Al-Fatihah bersama-sama imam. Jadi maksudnya Ali itu dikira sebagai makmum muafiq, sebabnya Ali sempat baca Al-Fatihah bersama-sama imam. Pandai. Jadi imam dah baca Al-Fatihah, Ali pun baca Al-Fatihah. Lepas tu imam pun rukuk lah. Imam rukuk, Ali tak sempat nak rukuk sebab Ali belum habis baca Al-Fatihah lagi. Dia punya Al-Fatihah panjang kan, dia baca ikut tajuk itu betul. Tak tu dah lama. Jadi bila imam ni dah rukuk, Ali ni belum rukuk lagi. Dia kena selesaikan baca Al-Fatihah dulu. Okey, dah selesai baca Al-Fatihah, imam ni dah sujud. Jadi Ali kena ikut rukuk, kena ikut sujud imam. Jadi itu yang situasi yang pertama. Okay, situasi yang kedua pula, kalau dia kata kat sini, kalau imam ni dah bangun dari sujud, makmum ni belum lagi selesai baca Al-Fatihah, tak habis-habis lagi baca Al-Fatihah dia. Maksudnya imam ni dia dah rukuk, dia dah sujud, tapi Ali ni daripada tadi dia duduk baca Al-Fatihah, daripada berdiri tadi, qiyam tadi, dia baca Al-Fatihah sampai imam dah rukuk, sampai imam ni dah sujud, tak habis-habis lagi baca Al-Fatihah. Jadi bila imam ni dah bangun daripada sujud, Ali ni tak habis lagi baca Al-Fatihah, Ali ni kena buat apa? Ali ni dia kena pilih sama ada dia nak niat berpisah daripada imam. Bukan berpisah apa, niat tafarruq ni maksudnya dia tak nak ikut imam, ataupun dia berniat mengikut imam, tapinya dia punya rakaat tu tak dikira sebabnya dia jauh daripada imam. Maksudnya Ali tu tengah qiyam lagi, tapi imam dah sujud, jadi dia punya jarak tu jauh, jadi terpisah. Dia macam tak dikira lah dia punya rakaat tu. Macam tu. Jadi Ali ni kena pilih nak berpisah daripada imam ataupun nak ikut. Tapi kalau contohnya dia nak ikut juga imam, maka ikutlah, rukuk, sujud balik macam biasa, tapi dia ketinggalan sikit lah kan. Tapi yang rakaat yang dia ketinggalan tu dia tak ada kira. Macam tu. Itulah makmum muafiq. Faham tak? Ke pening-pening sikit? Tak apa, dia kena ada pengalaman dulu baru kita akan faham benda tu. Saya lepas ni kalau nampak imam tu, kita tengah baca Al-Fatihah dengan imam ni, kita baca Al-Fatihah sekalian. Lepas tu imam tu rukuk, lepas tu kita tak habis lagi baca Al-Fatihah ni, imam rukuk, lepas tu imam sujud, kita tak habis lagi baca Al-Fatihah.
Imam dah bangun dari sujud, baru kita habis baca Al-Fatihah. Lepas tu kita pun ikut rukuk balik, sujud ikut imam. Tapi kita dah ketinggalan kan. Dari kat situ lah kita kena niat. Maksudnya nak niat tu terpisah daripada imam ataupun ikut imam. Kalau ikut imam, kita punya rakaatnya tadi tu tak dikira. Mesti kita kena tambah lagi satu rakaat lepas imam bagi salam. Tu untuk makmum muafiq. Okey, tapi yang itu kalau dia nak niat terpisah dengan imam ataupun ikut imam. Tapi kalau macam dia dah ikut imam, contohnya imam baca Fatihah, dia baca Al-Fatihah, imam rukuk, dia tak rukuk lagi, dia tengah baca Al-Fatihah lagi. Lepas tu yang waktu imam rukuk tu, waktu bangun daripada rukuk, dia dah habis baca Al-Fatihah, lepas tu dia rukuk. Jadi yang tu dikira lah dia punya rakaat, sebabnya dia punya perjalanan tu ataupun jarak antara baca Al-Fatihah dengan rukuk tu tak jauh beza lagi. Maksudnya masih dekat lagi lah. Maksudnya dia punya baca Al-Fatihah dengan rukuk tu dekat lagi. Maksudnya dia imam dah rukuk, lepas tu bangun daripada rukuk, makmum baru nak rukuk. Jadi boleh lah. Dan rakaat itu pun diterima, dikira. Tu untuk makmum muafiq. Okay, untuk makmum masbu' pula, makmum yang tak sempat baca Al-Fatihah bersama-sama imam. Kalau macam makmum muafiq tadi, dia sempat baca Al-Fatihah kan, dia sempat tapi dia baca lama. Jadi sebab dia baca lama tu lah dia ketinggalan daripada imam. Macam tu. Tapi kalau makmum masbuk ni, dia memang tak sempat baca Al-Fatihah. Contohnya kat sini, imam ni dalam satu masjid tu, dia masa masuk masjid tengok imam tu memang dah rukuk dah, memang tak sempat nak baca Fatihah sekali dengan imam ni. Jadi bila imam dah rukuk, saya bagi nama Abu pula. Abu ni kena terus angkat takbiratul ihram, niat, lepas tu tunggu sekejap dan terus ikut imam rukuk. Kalau imam tengah rukuk, terus ikut imam rukuk. Maksudnya tak perlu baca Al-Fatihah. Itu untuk makmum masbuk. Jadi sekiranya dapat rukuk bersama-sama imam, sekadar tamakninah dikira satu rakaat walaupun tidak baca Al-Fatihah. Maksudnya kat sini, dia masuk tadi masjid kan, imam dah rukuk dah, dia masuk masjid, dia terus angkat takbiratul ihram, niat, tunggu sekejap, lepas tu terus rukuk dengan imam. Jadi kat situ, walaupun dia rukuk tu walaupun sekejap je, sekadar tamakninah, yang rakaat dia tu dikira. Jadi dia tak perlu tambah rakaat lagi lepas bagi salam nanti. Jadi rakaat itu dikira walaupun dia tak sempat baca Al-Fatihah dengan imam, bersama-sama dengan imam. Tu contoh dia. Itu saja untuk makmum muafiq dan juga makmum masbuk. Okey, itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Okey, sekian, terima kasih. Jazakumullah khairan jaza. Okey, selamat membuat latihan dan selamat belajar. Assalamualaikum.